Siasatan SPRM yang adalah terhadap kekayaan luar biasa yang dimiliki ahli keluarga bekas pemimpin tertinggi sebuah parti, termasuk anak-anak dengan bini dia sekali. SPRM juga telah menyiasat seorang lagi bekas pemimpin tertinggi yang disyaki telah menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan milik anaknya sehingga menyebabkan syarikat gergasi petroleum negara yang warna hijau tu mengalami kerugian lebih 500 bilion ringgit. Kalau kita nilai, kita kaji, siapakah bekas Perdana Menteri tersebut? Nah, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia hanya ada beberapa orang je, tuan-tuan. Dan tiga kes berbeza. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, dan juga siapa, tuan-tuan? Najib tolak tepi lah. Mahathir Mohamad, Tun Mahathir. Sebab itu, hujung semalam saya sebut, kita doakanlah semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan keselamatan, dijaga keselamatan beliau. Dia orang sekarang ni, dia orang dok gabra main isu liwat, bapuk tua dan sebagainya. Itu isu dia main. Daripada dulu dia main isu tu, tuan-tuan. Dia lupa bahawa sekarang ini kita bercerita soal rasuah. Tuan-tuan ingat tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng, kita bersama lagi. Okey, isu panas yang semalam bila dah New Year ni, SPRM keluarkan kenyataan 2 orang bekas Perdana Menteri yang kaya, yang anak menantu kaya, yang segalanya kaya gila-gila sampai bilion dipanggil oleh SPRM minggu ini. Kita tunggulah. Pakak-pakak menggelabah yang dok kata perjuangkan Islam, perjuangkan agama Islam, hapus rasuah, tapi puak-puak ni bersama dengan perasuah penyakau bilion-bilion ni. Sekarang ni orang nak hapuskan para perasuah, para penyakau, para yang duk sakau duit rakyat, mengkayakan anak-anak menantu dah puluhan tahun. Tapi puak ni cuba mempertahankan puak-puak ni. Sebab apa? Sebab fulus. Sebab dia tahu kalau daripada parti yang kononnya memperjuangkan Islam ni, mempertahankan orang bilion-bilion, yang kata parti Islam ni boleh dapat pitih, boleh dapat duit. Sebab itulah, ini kezaliman, ini, itu, ini. Bila SPRM keluarkan kenyataan akan panggil ni, Allahu Akbar. Ni sekarang ni, yang puak-puak hak kononnya Sir Azri, Papa Gomo apa ni, sekarang duk bela Mahathir. Dan dia membawa suara-suara para lebay, para walaun, para kononnya memperjuangkan Melayu, kan? Tapi dia boleh mempergunakan puak-puak yang kononnya memperjuangkan Islam ni untuk nak membela para perasuah, para penyakau, para pencuri ni. Itukah perangai parti PAS ni yang kata perjuangkan Islam ni? Perjuangkan keadilan untuk rakyat, perjuangkan Melayu, perjuangkan ini. Tapi apabila 2 orang ni dipanggil, SPRM baru mengeluarkan kenyataan, tapi daripada menggelabah beruk, gelabah gila-gila. Ini Pak Anwar zalim lah, apalah apa semua. Ini tak ada kena-mengena dengan Anwar. Anwar dah bagi data, fakta semua. Ini dah ni kuasa penuh Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, bagi kepada Ketua Pengarah SPRM yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Jadi ketegasan yang bakal yang di Pertuan Agong hujung bulan ini, Allahu Akbar. Sekarang ni Allah Maha Adil, Allah Maha Adil. Allah yang menjatuhkan seseorang dan Allah lah yang mengangkat seseorang. Sebab tu darjat ni semua ketentuan Allah. Kita jangan mempertikaikan. Hari ni kita buat taik ke orang, kita buat jahat ke orang, kita sakau orang dengan kezaliman yang kita buat, esok Allah akan hantar. Ini bukan benda zalim. Ini adalah keadilan. Hang buat zalim ke orang, esok hang kena balik. Hang buat, hang curi hak orang, hang curi kekayaan rakyat, kekayaan negara, nanti kekayaan yang hang rompak, yang hang sakau tu akan dirampas, akan disita balik. Itu baru adil mah. Ini dunia. Kan? Memang ada orang kata dunia ni tak adil. Tapi apabila hang buat satu benda yang buruk, takkanlah sampai hang mati semua akan dibalas baik. Tak adil, babe. Kalau kita buat benda baik, kita akan dibalas baik. Kalau kita buat benda jahat, kita sakau, kita mencuri, dia akan dibalas dengan sama ada dirampas kembali aset-aset dia. Yang aset walaupun dia hanya curi 1 bilion dan dengan 1 bilion tu dia dah dapat beranak sampai puluhan bilion, tahu-tahu takdir Allah yang puluhan bilion tu semua disita, semua diambil oleh kerajaan. Nah, mana nak tahu?
So aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi. Kenyataan SPRM akan panggil bekas Perdana Menteri dan 2 menantu. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi. Okey, baik. Sebenarnya sekarang ni, hari ni, ketika ini, waktu ni, tumpuan ataupun fokus utama siasatan SPRM ni adalah terhadap kekayaan luar biasa yang dimiliki ahli keluarga bekas pemimpin tertinggi sebuah parti, termasuk anak-anak dengan bini dia sekali. Ni bukan dia seorang, ni anak dengan bini dia sekali terpalit. Penaung kepada sebuah yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada beberapa individu tertentu. Waktu Gila, dia jadi ni pemimpin negara ni, waktu negara ni tengah berdepan dengan COVID dulu, COVID-19 dulu, ingat lagi tak? COVID-19 pandemik dulu. Nampak? Boleh baca siapa? Nampak tak? Kau teka dulu. Okey. SPRM juga telah menyiasat seorang lagi bekas pemimpin tertinggi yang disyaki telah menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan milik anaknya sehingga menyebabkan syarikat gergasi petroleum negara yang warna hijau tu mengalami kerugian lebih 500 bilion ringgit sejak tahun 1979 dulu lagi. Jadi syarikat gergasi petroleum warna hijau tu didakwa telah menjadi alat Petronas untuk menyelamatkan syarikat berkaitan kerajaan yang mengalami masalah kewangan. Boleh nampak cerita datang daripada mana? Siapa ni nampak? Dana-dana daripada syarikat gergasi petroleum tersebut disyaki telah digunakan untuk membina beberapa projek mega negara. Yang lebih menarik, yang ni menarik, dengar betul-betul. Yang lebih menarik adalah seorang ahli parlimen dari Pantai Timur bersama orang kandan beliau juga akan dipanggil SPRM minggu hadapan bagi membantu siasatan di bawah AMLA 2001 dan Akta SPRM 2009. Siapa? Kau tega sendirilah. Siapa agak-agak Kau tegalah sendiri Selain bekas pemimpin tertinggi ni, ada juga taikun-taikun perniagaan, orang-orang besar, taikun-taikun sudah berada dalam radar SPRM. Aku dah agak dah sebenarnya. Tahun 2024 ni memang akan jadi tahun yang panjang untuk musuh-musuh Anwar Ibrahim ni. SPRM is coming for them one by one and they got no place to run anymore. This is what happened. Itu aku cakap. Okay. Hari ni, tahun baru ni, mimpi ngeri kepada musuh-musuh politik Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab mati. Dia orang tahu nasib dia orang akan ditentukan oleh SPRM tak lama lagi. Ini yang akan berlaku tahun ni, insya-Allah. Jadi sama-samalah kita doakan semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus diberikan kekuatan untuk memimpin negara ni. Dan aku ucapkan semoga maju jaya kepada semua yang berada dalam list SPRM. Salam perpaduan. Okey, geng. Ini nak abang pergi kat apa? Kita nak kata fitnah? No. Sebab hantau dah setiap satu sen duit kerajaan ataupun duit yang dibelanjakan oleh kerajaan ketika itu semua ada di dalam sistem. Dan segalanya projek-projek yang dilaksanakan oleh daripada Perdana Menteri yang 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun yang lalu, ada bukti, ada detail, ada segalanya ada di dalam sistem. Ada bukti setiap satu sen duit yang masuk ke dalam kerajaan dan setiap satu sen duit yang keluar daripada kerajaan, semua akan ada fakta dan data. Dan senang je. Just serahkan kepada SPRM. SPRM dengan penyewa awam hanya semak balik perbelanjaan, duit yang masuk kepada kerajaan, duit Petronas ke, berapa ratus bilion, duit yang ke mana, 1 bilion ni pergi ke mana, sebab apa pergi kat syarikat ni, tengok syarikat ni, syarikat anak Mahathir, lepas tu duit ni pula, kenapa pergi dekat syarikat ni, syarikat ni dimiliki oleh anak Muhyiddin. Sebab tu SPRM boleh tahu setiap fakta-fakta kes tu. Kalau tak ada bukti, kalau tak ada susul galur je, SPRM takkan keluarkan kenyataan. SPRM takkan mengeluarkan satu notis, takkan keluarkan ini berkaitan projek-projek sekian. Tapi disebabkan ada bukti, ada money trail, ada perjalanan projek, kerugian projek ke apa ke semua ada di dalam sistem. Sebab tu SPRM ada bukti boleh memanggil bekas Perdana Menteri tu mai. Faham tak maksud dia ni? Sebab contoh macam ni lah, Ekombank kita sendiri. Kita punya duit masuk dan duit keluar. Kita walaupun yang 10 tahun yang lepas, kita boleh tengok balik. Sebab kita ada statement bank. Kita ada bukti. Kita boleh cek balik setiap duit 1 sen yang masuk dan 1 sen yang keluar.
Kalau beribu-ribu pun kita boleh tahu. Semua kita boleh tahu. Jadi kerja kerajaan sekarang ni sangat-sangat mudah dan sangat-sangat senang. So aku nak buat dengan hampa bersama-sama. Kita dengar pula hujahan dan ulasan daripada Iswardi Moni berkaitan bekas Perdana Menteri yang dipanggil oleh yang bakal dipanggil oleh SPRM minggu ini. Oh, betapa gelabahnya mereka nak tumbangkan Anwar Ibrahim. Sebab apa? Sebab sekarang ni bila kantoi makan tak habis geng. Kemungkinan boleh jadi papa kedana lebih miskin daripada kita. Anak-anak menantu pun dah tak boleh, dah keluar notis lah apa semua untuk sita aset-aset. Bila dah kantoi, bila dah tak boleh jawab. Ini yang sangat-sangat mereka gelabah ni. Jadi keadilan wajib ditegakkan. Keadilan untuk rakyat dan untuk negara disebabkan duit yang disakau itu duit rakyat. Tapi puak-puak ni sebabkan dia ada kuasa, dia ada kedudukan, dia boleh ambil kesempatan. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Berita terkini, ya. SPRM telah mengambil keterangan terhadap bekas menteri berusia 84 tahun berhubung pendedahan Pandora Papers. Menurut laporan, ia mengenai kekayaan disembunyikan di luar negara hasil daripada syarikat perkhidmatan luar pesisir. Utusan Malaysia dan New Straits Times yang memetik sumber melaporkan keterangan membabitkan bekas pemimpin itu bertujuan menjelaskan aliran dan jejak kewangan membabitkan 12 syarikat luar pesisir miliknya dan keluarga. Sumber itu turut menegaskan SPRM juga sedang memfokuskan siasatan melibatkan pelbagai sudut untuk mengesan aset dan pelaburan yang berkemungkinan ia hasil daripada projek kerajaan atau tidak. Bagaimanapun, siasatan SPRM masih di peringkat awal dan tiada pembukuan sebarang akaun dilakukan. Bekas menteri itu digambarkan dalam laporan berkenaan sebagai Menteri Kanan ketika era pentadbiran Dr. Mahathir Mohamad. Menurut sumber itu lagi, selain bekas menteri itu, SPRM juga dikatakan akan mengambil keterangan anak kepada bekas Perdana Menteri hari ini. Isu Pandora Papers pernah dibangkitkan Anwar ketika menjadi ketua pembangkang kerana didakwa melibatkan beberapa nama besar dalam negara. Anwar yang dipetik berkata isu itu juga melibatkan kepentingan rakyat kerana ia turut menyebut nama tokoh politik kerajaan dan juga pembangkang. Sebelum ini, media melaporkan puluhan aset milik ketua negara dan kerajaan didedahkan oleh Pandora Papers yang turut mengaitkan sebilangan rakyat Malaysia terkemuka lain dengan urusan perniagaan luar pesisir. Ini adalah berita 10 bulan yang lalu. Yang saya baca tadi, berita 10 bulan yang lalu berkaitan dengan SPRM panggil bekas menteri, anak bekas Perdana Menteri berkaitan Pandora Papers dan juga syarikat-syarikat di offshore, di luar negara. Okey, di luar negara. Baik. Syarikat-syarikat di luar negara. Dalam masa yang sama, hari ini keluar satu berita. SPRM panggil bekas Perdana Menteri, Ketua Setiausaha Sulit minggu ini. Jeng, 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 jeng. Pasik, tuan-tuan. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan Ketua Setiausaha Sulit dipercayai akan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah minggu hadapan bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana kerajaan nilaian jutaan ringgit. Beliau antara bekas pemimpin tertinggi kerajaan yang sedang disiasat SPRM kerana disyaki memiliki aset perniagaan daripada hasil meragukan. Satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia, tumpuan siasatan juga dijalankan, tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga. Okey. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah memanggil, alright. Sorry. Akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri. Bekas Perdana Menteri dan 2 pembantu dalam siasatan ke atas 3 kes berasingan dikaitkan dengan dakwaan penyelewengan dana. Sumber memberitahu FMT 2 pembantu itu pernah berkhidmat dengan 2 Perdana Menteri sebelum ini. Satu siasatan akan memfokuskan kekayaan didakwa dikumpul isteri dan anak seorang bekas pegawai tertinggi. Manakala siasatan kedua dikait dengan sebuah syarikat petroleum dan ketiga berkaitan wang dibelanja untuk tujuan pengiklanan. 3 individu itu akan dipanggil dalam minggu ini, katanya.
Terdahulu Usaha Malaysia melaporkan seorang parlimen dari sebuah negeri pantai timur dan orang kanannya mungkin dipanggil bagi siasatan di bawah. Sorry tuan-tuan, saya tekan. Bagi membasuh siasatan mungkin dipanggil bagi membasuh siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram 2001 serta Akta SPRM 2009. Abah itu juga melaporkan seorang individu daripada individu itu didakwa memberikan projek membabitkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara. Siasatan ke atas tiga individu ini menyusul siasatan SPRM terhadap bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin. Daim sedang disiasat atas dakwaan rasuah dan pengubalan wang haram, menarik ilham 60 tingkat di Kuala Lumpur yang dilaporkan dimiliki beliau dan keluarganya sudah disita berhubung siasatan itu. Daim menafikan melakukan sebarang salah guna kuasa. Now, kalau kita nilai, kita kaji, siapakah bekas Perdana Menteri tersebut? Nah, sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia hanya ada beberapa orang je tuan-tuan. Dan tiga kes berbeza. Sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada Ismail Sabri, Muhyiddin Yassin, dan juga siapa tuan-tuan? Najib tolak tepi lah. Mahathir Mohamad, Tun Mahathir. Kan? Dan juga Tun Mahathir. Persoalannya, bila kita menyentuh perkara tersebut, siapakah yang terlibat? Dan kalau tuan-tuan perasan tadi, dia juga melibatkan siapa tuan-tuan? Seorang ahli parlimen daripada Pantai Timur. Seorang ahli parlimen dari Pantai Timur. Cuma kita tak pasti sebab sekarang ini siasatan masih lagi di peringkat awal. Sama ada siasatan tersebut akan mengaitkan seseorang daripada parti PAS. Itu satu persoalan yang sangat menarik lah. Sebab selama ini PAS duk claim bahawa dia tak ada kaitan dengan isu ni. PAS tak ada rasuah. PAS tidak ada berkaitan dengan benda-benda macam tu lah. Dia claim sedemikian. Baik, saya baca kenyataan daripada surat khabar Utusan Malaysia. Sumber berkata penaung kepada satu sumber mendedahkan kepada Utusan Malaysia tumpuan siasatan yang dijalankan SPRM juga memberi perhatian terhadap kekayaan yang dimiliki oleh ahli keluarga bekas pemimpin tertinggi berkenaan termasuk anak dan juga isterinya. Sumber berkata penaung kepada sebuah yayasan itu didakwa telah menyalahgunakan dana kerajaan dengan memberi projek melibatkan dana awam kepada individu tertentu ketika beliau memimpin negara semasa pandemik COVID ke-19. So ada dua je tuan-tuan COVID-19 ni. Cluenya kat situ Okey, saya baca dekat atas. Seorang bekas pemimpin tertinggi kerajaan dan ketua Sumber berkata penaung iaitu Ismail Sabri dengan Muhyiddin Yassin, ahli parlimen di sebuah negeri Pantai Timur, dan orang kanannya mungkin akan dipanggil SPRM minggu hadapan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil Aktiviti Haram 2001 dan Akta SPRM 2009 katanya. Sebab ada yang kata Ismail Sabri Dalam perkembangan berasingan, sumber berkata SPRM juga JPA telah menjalankan siasatan terhadap seorang lagi bekas pemimpin tertinggi setelah disyaki menggunakan dana kerajaan bagi menyelamatkan perniagaan anaknya sehingga menyebabkan syarikat gergasi petroleum negara kerugian sehingga 500 bilion sejak 1979. Yang ni siapa tuan-tuan? Kata sumber, syarikat gergasi petroleum itu juga didakwa menjadi alat dalam menyelamatkan syarikat berkaitan kerajaan yang mengalami masalah keuangan. Dana-dana daripada syarikat gergasi petroleum itu disyaki telah digunakan untuk membina beberapa projek mega negara. Selain bekas pemimpin tertinggi itu, ada juga tycoon-tycoon perniagaan juga sudah berada dalam radar SPRM, jelas sumber. Pada 22 Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan SPRM menyiasat dan menyita Menara Ilham membuktikan sistem penguatkuasaan negara ini tidak melindungi sesiapa yang terlibat dalam rasuah. Anwar juga berkata sistem keadilan dan penguatkuasaan khususnya berkaitan integriti mesti menunjukkan contoh dan berani untuk bertindak terhadap rasuah besar.
SPRM menjalankan tugas dan dia tidak mengira kedudukan sama ada dia Tun Tan Sri. Kalau tidak, ia kritikan apa? Ikan kecil ini yang ditangkap, yang kepala-kepala tak boleh disentuh, tegasnya. Dalam masa yang sama, bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad yang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindir yang menyindir pihak berkuasa sambil bergesa kerajaan menahan reman semua yang memegang gelaran Tun, termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Sementara itu, polis menyerahkan siasatan penyalahgunaan dana 700 juta oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity kepada SPRM. Mengesahkan kepada utusan Malaysia, polis Wang Semaju, Superintendent Asyahari dihubungi berkata satu laporan diterima berkaitan dakwaan salah guna dana itu. Pihak polis akan membuat surat rasmi kepada SPRM pada esok hari. 1 Januari 2024, kita sudah menyaksikan satu tindakan tangkap jerung yang sangat besar, tuan-tuan. Sebab itu, hujung semalam saya sebut, kita doakanlah semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan keselamatan, dijaga keselamatan beliau. Diorang sekarang ni diorang dok gabra main isu liwat, bapuk tua dan sebagainya. Itu isu dia main. Daripada dulu dia main isu tu, tuan-tuan. Dia lupa bahawa sekarang ini kita bercerita soal rasuah. Tuan-tuan ingat tak? 25 tahun yang lalu, tahun 1999, 26 tahun yang lalu, 1998, kita berjuang untuk apa, tuan-tuan? Pada masa itu, perjuangan kita adalah reformasi. Reformasi apa? Reformasi kita adalah untuk memastikan sistem kita, sistem yang benar-benar terjaga. Dan kita bukan sekadar kita kata membetulkan sistem, kita kena bawa mereka yang tidak sepatutnya ke muka pengadilan. Sekarang ini, tahun 2023, ramai pengkritik mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di mana reformnya? Di mana reformnya, tuan-tuan? Kita nak tangkap orang, bukan hari ini kita berkuasa, esok kita terus tangkap semua orang. Lusa bebaslah dia. Nak tangkap orang, nak buat siasatan, kita kena mulakan dengan siasatan yang terperinci supaya nanti tak terlepas sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang sebelum ini. Asal jangan tak tangkap, dia kata. Yang penting kita tangkap dulu. Siasatan kemudian tak settle pun tak apa. Itulah masalah kepada siasatan yang ada sebelum ini. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, baru nak panggil ni kenapa? Menunjukkan dia dah kaji setahun ini, dia kumpul data dulu. Setahun ni kumpul data dahulu. Setelah mereka mengumpul data yang cukup, sekarang ini mereka memulakan siasatan. Nak siasat benda ni, tuan-tuan, terutama melibatkan money trail. Dan orang ni pula bukan mereka bodoh. Bukan masuk duit masuk akaun sendiri. Yang tu senang. Yang ini dengan offshore account, diorang kena pula berbincang dengan Interpol, kena bincang dengan CIA, dengan bincang dengan negara-negara luar, nak bawa balik dokumen. It will take time. It will take years, tetapi sekurang-kurangnya telah dimulakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa perlu dimulakan? Ada juga pihak yang berkata, suara-suara sumbang, kenapa perlu kita ada witch hunting? Witch hunting ke, tuan-tuan? Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak buat, kenapa gabra? Kita ingat lagi, tuan-tuan, budak-budak muda tak tahu Bank Bumiputera, Bank Bumiputera Malaysia Berhad, BBMB. Tuan-tuan ingat BBMB? Yang usia saya dan ke atas ni ingatlah. Bank Bumiputera Malaysia Berhad, bank terbesar di Asia. Saya ingat iklan dia. Bank Bumiputera Malaysia Berhad, bank terbesar di Asia. Memang betul, BBMB adalah bank yang terbesar di Asia dengan aset lebih bilion ringgit pada waktu itu. Apa jadi dengan Bank Bumiputera? What happened to Bank Bumiputera, tuan-tuan? Apa jadi? Apa jadi dengan MAS? Apa jadi dengan Bakun, projek Bakun? Tuan-tuan tak tahu projek Bakun tu berapa kali kena bail out. Kita bertanya soalan. Orang duk sibuk. Mata wang hari ni dah makin mengukuh. Mata wang kita sekarang ni USD to MYR. Semalam saya cek RM4.60. Hari ni pun masih lagi. Hari ni RM4.59. Hari ini RM4.59. Sudah semakin mengukuh. Nah, orang bertanya,
Kenapa lah mata wang kita ni tak makin baik dan sebagainya? Kenapa mata wang kita ni tak mengukur? PMX jadi Perdana Menteri pun tak jadi elok. Tuan-tuan, mata wang kita dengan Brunei, dengan Singapura tahun 80-an 111. Tetapi sekarang ini kita dengan Brunei, dengan Singapura 3. Kenapa? Singapura dan Brunei semakin maju, kita semakin tenggelam. Kenapa? Tanya soalan ini dahulu. Sebabnya kita kata kita masih biarkan kartel-kartel, kroni, korupsi berleluasa dalam negara kita. And bila PMX buat kerja dia, agensi kerajaan ni dibuat kerja dia, kita kata tak payah sibuk-sibuk lah dengan benda ni, baikilah negara. Itulah cara nak baiki negara. Tuan-tuan, kita umpama naik kapal lah sekarang ni. Kita sekarang ni naik kapal. Kapten kapal duk sail lah macam mana, duk layar lah kapal tu macam mana hebat sekalipun. Tapi kalau orang kat bawah masih tebuk kapal tu, agak-agak kapal tu laju ke slow, kita kena tangkap dulu yang duk tebuk-tebuk kapal ni. Kita kena dakwa mereka. Menjadi pengajaran kepada yang lain. Engkau sekarang berada di dalam kerajaan yang tegas. Yang tegas membantras rasuah. Jangan duk cerita nak tebuk-tebuk. Kalau tak nak masuk ke dalam. Kartel ayam 1 tahun saja. Kartel makanan ayam 1 tahun saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim apa dia buat? 5 kartel kena saman 400 juta ringgit. Lepas ni berani ke dia orang nak buat? Kita tengoklah berani tak berani. Agak-agak tak berani nak kena tarik lesen dia orang. Itu baru kartel. Itu amaran yang pertama. Kita tak cerita lagi yang lain-lain ni. Untuk siapa benda ni? Datuk Seri Anwar Ibrahim dia untuk siapa? Untuk dia ke? Untuk anak dia ke? Untuk kroni dia ke? Ataupun untuk tonton dan puan-puan? Bila kita bercerita mata wang, antara perkara yang menjadi faktor keutuhan mata wang kita adalah kekukuhan ekonomi kita. Persepsi pelabur terhadap negara kita. Kalau pelabur merasakan bahawa mereka yakin terhadap kekuatan ekonomi negara kita, di situ dia akan melabur. Tapi kalau pelabur pun nampak, alah Malaysia ni tak boleh lah. Nak masuk negara dia, kita invest ringgit, dia minta 20 sen. Matilah kita. Faham maksud tak? Kita invest ringgit, dia minta 20 sen. Faham tak? Itu dipanggil the cost of doing business. Persepsi rakyat. Persepsi apa orang kata pelabur terhadap kita. So, hari itu Daim, bekas Perdana Menteri, bekas ahli parlimen Pantai Timur, pegawai kerajaan KSU sekarang ini dipanggil. Dan saya juga tahu apa yang berlaku, terutama dalam pegawai-pegawai kerajaan, sama ada yang masih dalam pegawai kerajaan dan juga yang telah bersara. Jangan ingat anda dah bersara, anda boleh lepas begitu saja. Jangan ingat dah bersara, anda boleh lepas begitu saja. Oh, tidak semudah itu. So, kita nak lawan korupsi ni, dia akan ambil masa, tuan-tuan. Sebab itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim suka cerita Shivaji the Boss. Rajinikan. Tengok cerita-cerita dia. Memang cerita dia pasal lawan korupsi. Dan saya suka kat cerita-cerita dia kan. Tuan-tuan, negara kita, saya ingat lagi geng-geng kita ni lah, budak-budak umur kita, orang-orang umur kita ni dan tua sikit, muda sikit dari kita melalui zaman reformasi. Kita melalui zaman betapa takutnya kita hidup zaman Mahathir dahulu. Kita melalui zaman betapa kita ditindas teruk pada waktu itu. Masa itu zaman ada ISA tau. ISA ni, menteri boleh tangkap kita. Kita jeleng, dia tak puas hati, dia boleh tangkap. Dia boleh letak kita dalam penjara 2 tahun, tak ada bicara. Itu zaman Mahathir. Itu suka hati dia. Tak perlu ada justifikasi kenapa dia nak kena tahan kita. Kalau dia nak letak kita bawah ISA. Yang penting prosedur dia cukup. Ya ke Is? Ya. Itulah zaman Mahathir dahulu. Sekarang ini, dan saya teringat zaman Mahathir dulu kan. Saya kata, ya Allah, ni saya ingat umur saya dalam awal 20-an, saya kata, kita hidup dalam ketakutan masa tu kan. Tuan-tuan mesti ingat juga kan. Saya ingat lagi. Saya kata, mungkinkah suatu hari nanti aku akan dapat menyaksikan kerajaan rejim yang kejam ini akan gugur, akan jatuh.
Macam mana? Is it possible? Dia ni terlalu kuat. Semua bawah dia. Kekuatan semua bawah dia. Macam mana kita nak kalahkan dia? Dan aku juga berharap satu hari nanti aku dapat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sebelum aku mati. So 2024 1 Januari ini kita sudah ada berita baik. Kita berada di landasan yang benar. Kita menuju ke arah yang betul. Sekarang ini tugas saya, tugas tuan-tuan, tulis hashtag kat bawah Pasik. Boleh tak? Pasik. Bang Is walaupun tak tahu ops lalang. Dia tak tahu ops lalang, tuan-tuan. Padahal yang kena pada masa itu termasuk orang PAS. Orang PAS pun kena ops lalang teruk. Pasik, tuan-tuan. Pasik. Boleh tulis kat bawah. Pasik. Itulah dia. Kan? Kita harap, tuan-tuan, insyaAllah kita kena bantu kerajaan ini. Ada yang kata, kau dah menang pun kau bercakap macam pembangkang. Siapa kata aku bercakap macam pembangkang? Sekarang aku bercakap macam kerajaan. Kita kena bantu kerajaan ini. Tuan-tuan nak negara ni maju ke? Tuan-tuan nak negara ni baik ke? Tuan-tuan nak negara sekarang ini menuju ke arah yang lebih baik daripada Singapura, lebih baik daripada Brunei ke? Kalau jawapan kepada semua soalan di atas ialah ya, mari kita sama-sama bantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantu kerajaan ini. Kita bentuk negara yang lebih baik, insya-Allah. Okey, kan, alhamdulillah. Salah satunya punca-puncanya bekas Menteri Kewangan dan bekas Perdana Menteri depa disiasat. Sebab apa? Sebab depa ni tersenarai di dalam Pandora Papers. Pandora Papers tu apa dia? Pandora Papers ni ibarat hang ada duit yang banyak, hang takut kantoi, hang pergi simpan dekat luar negara. Apabila hang hanya duk ambil komisen saja, hang hanya ambil keuntungan saja daripada pelaburan duit yang hang letak ke luar negara. Itulah cara-cara haram hak yang dibuat. Yang tersenarai, siapa dia? Bekas Menteri Kewangan yang terkaya di dunia. Siapa dia? Dia rakyat Malaysia, kan? Dia ada sebiji menara di Kuala Lumpur yang bernilai 2 bilion lebih. Dan dia ada bank yang sangat-sangat banyak di dalam dunia ni. Dia ada dekat Indonesia, dia bank dia ada dekat Bangladesh, ada dekat Eropah, negara-negara Eropah. Kaya-kaya gila-gilanya. Sebab itulah sekarang ni dia sanggup mengeluarkan modal yang sangat-sangat banyak. Dia sanggup keluarkan duit yang sangat-sangat banyak untuk nak selamatkan diri. Yang penting tumbangkan Anwar Ibrahim. Last tak ada apa-apa lagi, duit tengah duduk dia dekat atas jet pejuang, jet peribadi, tahu-tahu dah kena cilup oleh FBI. Alhamdulillah, kerajaan kita ni lebih awal. Saifuddin Nasution beberapa hari lepas, beberapa hari sebelum perancangan kata 22 hari bulan hari tu tumbang lah, apa bla bla semua, kan. Saifuddin Nasution dah buat kerja awal lagi, dan kerajaan hari ni dah buat kerja lagi awal lagi. Mereka dah kena cantah lebih awal lagi. Anwar Ibrahim cantah puak-puak ni, pengkhianat nak tumbangkan dia ni. Anwar Ibrahim cantah awal lagi. Dan kemungkinan Anwar Ibrahim lebih tahu lebih awal daripada puak-puak ni. Sekarang ni mereka duduk tengah pening, duit tu hilang. Duit untuk rasuah ahli-ahli parlimen daripada side kerajaan ni untuk tumbangkan Anwar Ibrahim ni, duit tu hilang, losak. Tak tahu pergi mana. Makna kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, buat kerja lebih awal. Sebab apa? Ini adalah satu pengkhianatan. Bukan pengkhianatan kepada rakyat saja. Ini pengkhianatan kepada negara, kepada pelaburan, kepada ekonomi, kepada kestabilan. Dia penatkan selamat diri saja. Dia nak tumbangkan kerajaan. Dia hanya duk gunakan model Melayu Islam. Tapi yang dia salah guna kuasa, sakau yang puluhan tahun yang lalu, dia lupa. Jadi, bermula daripada Pandora Papers dan terkait dengan projek-projek, terkait dengan pelbagai projek mega, projek-projek mega ni bukan sikit-sikit anak. Projek-projek mega ni yang bernilai puluhan bilion. Hampa bayangkan projek contoh macam kita ambil Tempatan Banjir.
untuk satu projek itu dah bernilai 11 bilion. Dan bila Anwar Ibrahim boleh pergi Lego balik, cancel balik segala projek yang diserahkan dan buat tender terbuka balik, tengok Anwar Ibrahim dapat jimat 2 bilion tau. Dapat jimat 2 bilion. Hampa bayangkan, kalau mereka laburkan 1 bilion sahaja dan mereka dapat buat projek-projek mega yang bernilai belasan bilion, malah puluhan bilion, apalah sangat untuk nak cover balik kerugian pelaburan yang mereka keluarkan 1 bilion untuk nak merasuah ahli-ahli parlimen kerajaan untuk nak tumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim. Inilah kejahatan, kemunafikan, dan mereka menutup kesalahan mereka menutup kejahilan mereka dengan agama Islam dan juga dengan bangsa Melayu. Jadi yang diperbodohkan yang di bawah, yang di atas yang duk game segala-galanya, duk plan, duk memang mereka duk rancang gila-gila punya dah. Untuk apa? Untuk nak dapatkan kuasa, nak selamatkan diri. Yang kononnya memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan itu, memperjuangkan itu. Tak ada. Itu semua menipu. Sebab negara kita negara Islam dah. Nak apa dia lagi? Segala kita ada raja-raja Melayu. No, tak terancam apa pun. Kan? Dan juga bangsa Melayu, Alhamdulillah. Perdana Menteri Melayu. Dan juga raja-raja Melayu pun Melayu. Timbalan Perdana Menteri pun Melayu. Kan? Yang kepimpinan di dalam kerajaan, kepimpinan tertinggi pun Melayu. Nak apa dia lagi? Setiap negeri-negeri pun Melayu. Tak payah duk nak tipu, tak payah duk nak spin, tak payah duk nak putar alam. Kononnya ini adalah memperjuangkan agama Islam dan juga Melayu. Ini semua hipokrit, penipu. Ini semua hanya nak ambil kesempatan untuk nak selamatkan beberapa orang. Yang penting fulus. Yang penting fulus saja. Pas. Boleh tengok pas. Dulu bukan main lagi. Sekarang bersama dengan perasuah, bersama dengan penyakau, bersama dengan yang dah sakau puluhan bilion. Anak-anak bilionaire nak abang ambil ke hampa ni. Bekas Perdana Menteri yang 22 tahun dan 22 bulan. Anak dia 3 orang, 4 orang bilionaire. Bilion. Awak kalau pak dia tak jadi Perdana Menteri, anak boleh jadi bilionaire ke? Ha? Aku tak jadi billionaire sebab pak aku tak jadi Perdana Menteri. Macam tu. Kalau bapa aku dapat jadi Perdana Menteri, anak aku sebagai anak, aku akan jadi billionaire. Fikir tengok. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Fikir-fikirkan, jangan duk tonggang agama, jangan terpengaruh dengan puak-puak yang bertopeng kan, yang dagang agama Islam, yang duk tunggang agama Islam demi nak selamatkan diri mereka. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Kita jumpa untuk video yang akan datang, insyaAllah. Subscribe, like, komen dan share. Tekan like sikit kan. Banyak aku tengok video puluh ribu view tapi like sikit je. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.